Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat, salam perjuangan dan salam reformasi. Kenaan dengan topik kita pada malam ini, insya-Allah kita akan membicarakan yang pertama sekali berkenaan dengan mesyuarat UMNO, Majlis Tertinggi UMNO yang dikatakan berlaku pada malam ini sedangkan sudah berlaku 2 malam lepas. Kenapa? Kemudian tiba-tiba ada satu beberapa hari lepas ada pertemuan dengan Tun Mahathir Tun Mahathir, di mana Tun Mahathir dikatakan ingin membuat satu orang kata apa, coalition, perpaduan, unity government, kerajaan perpaduan, unity government, UG macam familiar ya UG ni, di mana yang pernah diproposkan oleh beliau sewaktu beliau meletak jawatan pada bulan Februari tahun ini, dan menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mencadangkan agar diwujudkan unity government. So sekarang ini benda itu nampaknya ke depan dan berkemungkinan yang dilantik menjadi Perdana Menteri dalam unity government ini adalah Kuli, Tengku Razali Hamzah, dan timbalan Perdana Menteri berkemungkinan besar adalah Mukhris Mahathir yang akan jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi ini merupakan cadangan yang dikemukakan oleh Tun dalam unity government, dan jangan risau, dia tak berminat nak jadi Perdana Menteri pun, bukan itu agenda utama dia, tetapi benda itu yang dia akan tengah nak proposkan. Dan perbincangan itu bukan sekadar kalau kita tengok menjangkau orang kata orang-orang daripada pejuang, daripada UMNO, daripada Bersatu, tetapi juga daripada kalangan Pakatan Harapan itu sendiri ada di dalam perbincangan tersebut. Bukan kata confirm, tetapi ada, bukan confirm akan ada gabungan tersebut sebagainya, tetapi perbincangan itu ada, wujud perbincangan tersebut dan terdapat perbincangan tersebut. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Tak boleh nak dideny, dan benda itu memang berlaku. Ada yang bertanya saya gambar itu betul atau tidak, jawapannya betul. Dan benda itu berlaku dan tidak didinaikan oleh wakil yang pergi dalam mesyuarat tersebut bersama dengan Tun Mahathir di mana unity government. Tetapi itu sebenarnya is just on the surface of it. Dia ada sesuatu yang lebih besar daripada situ, iaitu rancangan untuk menghancurkan UMNO. Bukan menghancurkan UMNO, tetapi more kepada mengambil alih UMNO atas tujuan yang lebih besar. Kita kena faham satu perancangan. Saya kata dalam politik ini, dalam apa-apa tindakan manusia, kita kena lihat apa motivasi dia. What motivates them to do things. Apa memotivasikan mereka. Kenapa? Persoalan kenapa, why, itu kita mesti kaji. So why ini adalah sesuatu yang kita boleh speculate. How, kita boleh tanya, kita boleh tengok, kita boleh saksikan. When, kita boleh tahu kan. Whom, siapa yang melakukannya, kita pun boleh tahu watak-watak. Tetapi why ni adalah sesuatu yang bermain, ini benda dalaman benda di dalam jiwa, di dalam pemikiran manusia yang kita tak tahu, melainkan kita lihat tingkah laku, tindakan dia, apa yang dia cakap, apa dia ungkap, daripada situ barulah boleh kita nak buat. Itu pun bukanlah boleh, tetapi kita mampulah kalau kita nak buat analisa dan menjangkakan kenapa dia melakukan demikian, untuk kita lihat apa rancangan dia pada masa hadapan. Dan apa yang saya cakap ini, sebagaimana saya cakap pada bulan April tahun ini, tidak jauh. Cuma yang saya tak berapa tepat adalah bila saya kata Azmin akan buat parti sendiri. Yang itu tak berapa tepat. Bukan kerana tak betul fakta tersebut. Fakta tersebut betul. Tetapi macam saya kata, dia macam main chess. Chess ni kita hanya boleh predict mungkin 3-4 langkah ke depan saja. 3-4-5 langkah ke depan. Ada orang kata sampai 8 langkah ke depan. Tak apalah. Tetapi langkah kita seterusnya bergantung kepada apa langkah lawan. Kadang-kadang kita ingat nak move ini lepas itu. Tiba-tiba kalau dia move ni, kita move ni. Kalau move ni, kita move. Kalau move ni, kita move. Rupanya dia move sesuatu yang kita tak kira. Ataupun dia move sesuatu, kita dapat rancangan baru. Menyebabkan move yang seterusnya itu berbeza daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini. Okey. Kemudian
siapa TPM? Okey, yang tu saya rungkaikan dahulu dan undi percaya. Okey, sebelum saya rungkai yang tu, undi percaya dululah, kita get it out of the way. Number one, mengenai undi percaya. Dia ada satu MP daripada panjang cerita malam ni. MP daripada BN dan satu MP daripada PAS yang mengatakan bahawa akan diadakan mereka mengusulkan untuk diadakan satu undi percaya. Undi percaya yang akan berlaku di dalam sidang parlimen pada bulan 11 ini, bermula daripada 2 hari bulan 11 dan saya rasa 6 hari bulan 11 adalah pembentangan bajet. So mereka dua daripada ahli parlimen, satu daripada BN dan satu daripada PAS ini mengemukakan satu usul undi percaya kepada Muhyiddin Yassin. Kemudian 25 ahli parlimen pembangkang mengemukakan usul undi tidak percaya. Now, kenapa saya kata benda ini menarik tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau kita faham maksud undi percaya atau undi tak percaya itu, sebenarnya dalam dalam perlembagaan, tak tahulah, saya tak pernah lagi tengok dalam sejarah undi percaya. Yang saya selalu baca adalah undi tidak percaya, dan saya tidak mengatakan benda itu tidak wujud. Mungkin benda itu wujud, dan saya tak pernah mengatakan punyalah teruk kita punya Perdana Menteri ni sampai nak kena buat undi percaya, sebab tak percaya yang dia ada majoriti ke tidak. Sebab semua orang bertikaikan dia ni ada majoriti ke tidak. Dan sampai sekarang, macam saya kata, kenapa kita mempersoalkan Mak Anwar ni ada majoriti ke tidak, tetapi tak pernah kita mempersoalkan Muhyiddin ni ada majoriti ke tak. Sebab itu, kerana dia tak boleh nak membuktikan, tak pernah dia nak present sampai sekarang, daripada tarikh dia dilantik 4 hari bulan Mac, angkat sumpah 4 hari bulan Mac 2020, sehinggalah sekarang ini, kalau kita tengok, tidak pernah Muhyiddin Yassin dan kerajaan Pakatan Nasional membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti. Dia letak kerusi 113 kerusi dekat kawasan kerajaan. Itu saja. Mula-mula 114, kemudian masih kujat, kemudian mengatakan saya bukan kerajaan, saya pembangkang. Jadi 113. Kemudian tiba-tiba ada seorang MP sakit, jadi 112. Benda itu tak pernah dibuktikan dan terbukti dalam undian yang lepas untuk menukar speaker. 111 sahaja yang mengundi pada waktu itu bagi pihak kerajaan. 111 sahaja yang mengundi, ialah masa itu 2 tak ada. 2 absent dan satu absent dan satu lagi, kalau tidak saya masa itu beliau adalah speaker atau bukan speaker, dia somewhere else lah. But point is, mereka hanya dapat 111 undi, dan jarang, saya rasa tak pernah dalam sejarah Malaysia di mana kerajaan mendapat undi yang yang rendah sebegitu. Okey. Tak apalah, put that aside. Now, balik kepada cerita tadi, undi percaya. Kenapa undi percaya atau undi tidak percaya? Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah, minum dulu. Lapar ni sebenarnya. Either way, sebenarnya Barisan Nasional, MP Barisan Nasional, MP PAS, MP pembangkang, either percaya atau tidak percaya, kedua-dua ini sebenarnya menjerat Muhyiddin Yassin. Kenapa saya katakan demikian? Now, bayangkan, dia nak buat undi percaya. Nak buat undi percaya, maksudnya majoriti yang hadir, dia bukan perlu majoriti di dalam seluruh ahli parlimen, majoriti yang hadir dalam undian tersebut perlulah mengatakan bahawa mereka percaya kepada Muhyiddin Yassin. Kalau sekiranya usul itu diluluskan. Begitu juga undi tidak percaya. Usul undi tidak percaya menyatakan bahawa yang tidak percaya hendaklah mengangkat tangan. Kan? Dia bila ini mengikut prosedur yang saya faham lah. Bila usul undi tidak percaya diumumkan, pada waktu itu speaker kalau diluluskan dia akan tanya, okey, mereka yang tidak percaya kepada Perdana Menteri hendaklah mengemukakan undian mereka. Okey, dia pun mengemukakan undian, sama ada undian itu berbentuk angkat tangan, fizikal, maksudnya intung angkat tangan, ataupun undian secara rahsia, maksudnya bertulis. Dia orang kena tulis di atas keping kertas, kemudian dia kena hantar kepada speaker kira. So either way tak kisah. So bila undian tidak percaya itu berlaku, bermaksud adakah berlaku undian percaya? Maksudnya kalau tak percaya lepas tu, okey, sebab ni kalau tak percaya siapa angkat tangan? Siapa percaya? Tak ada. Dia kalau tak percaya, dia hanya tak percaya. Dia tak ada istilah, okey, siapa yang nak berkecuali? Tak ada. Istilah tu tak ada. Sekiranya contohnya yang hadir pada waktu itu 211 orang. 221 orang, contohnya 221 orang yang hadir di dalam parlimen. Memang semua hadir, katakanlah 100% kehadiran. Sebab apa? Seorang batu sapi meninggal dunia hari itu, so tak berlaku lagi pilihan raya. So katalah 221 orang, daripada situ 50% campur satu undi. 50% campur satu undi.
tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin, maka itu sudah cukup untuk menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri. Okay. Nah, bagaimana pula dengan undi percaya? Sama juga dengan undi percaya. Kalau kurang daripada 50% tolak satu undi, 50% tolak satu undi, maka kalau sekiranya perkara itu berlaku, maka daripada situ kita boleh melihat bahawa kejatuhan Muhyiddin Yassin. Maksudnya apa? Kita hanya memerlukan 110 undi. 111, 221, 111 campur 110. Yap. 111 undi. Maksudnya, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin undi percaya mendapat 110 undi sahaja, maka jatuhlah beliau sebagai Perdana Menteri. Dia perlu 111 ke atas. Barulah dikira sebagai beliau dipercayai di dalam sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi to be honest, saya tak pernah dengar undi percaya ni. Saya selalu dengar undi tak percaya. Nah, persoalan yang lebih menarik sebenarnya adalah, adakah usul ini akan diluluskan? Itu yang lebih menarik. Kalau kita tengok peraturan mesyuarat Standing Orders 14 mengatakan bahawa usul kerajaan hendaklah didahulukan. Usul kerajaan hendaklah didahulukan, kemudian barulah dibahaskan usul-usul lain. Last kali barulah perbahasan, barulah usul-usul lain. Kalau ada masa, iaitu usul biasanya pembangkang, private bill dan sebagainya. Now, isu dia sekarang ini, dua usul itu dibawa oleh orang kerajaan. Tidak, saya tak tahulah, mungkin saya tak really familiar dengan peraturan mesyuarat Standing Orders yang Dewan itu, tetapi adakah cukup bahawa usul undi percaya itu melalui wakil kerajaan atau mesti seorang menteri atau timbalan menteri? Itu persoalan dia. Sebab kalau cukup dengan usul daripada seorang wakil kerajaan, ahli parlimen, maka usul undi percaya itu hendaklah didahulukan. Hendaklah di dalam list priority yang hendak dibawa di dalam mesyuarat kali ini. Jadi itu bergantung kepada speaker. Dan Ad Harun, Ad Harun sendiri mengatakan pada tahun 2015, usul undi tidak percaya itu menurut konvensyennya hendaklah didahulukan. Walaupun mengikut peraturan mesyuarat bahawa usul undi kerajaan itu hendaklah didahulukan. Itu apa yang beliau cakap tahun 2015 dahulu lah. Tiba-tiba bila dah jadi speaker sekarang ni, semua cerita tu dah hilang. Dah tak ada dah sekarang ni. Dia punya fatwa macam PAS juga, tiba-tiba dah bertukar. Dulu haram, sekarang halal. Dulu halal, sekarang haram. Dia dah bertukar macam tu. Dulu RUU 355, sekarang ni RUU entah ke mana. Kita pun tak tahu ke mana RUU tersebut. Jadi kalau kita tengok, persoalan ini either, tak kisahlah sama ada percaya atau tak percaya, kedua-dua ini menghimpit Muhyiddin Yassin. Kenapa? Beliau akan cuba mengelakkan supaya diadakan usul apa-apa, undi percaya ke tak percaya. Sama ada undi percaya, kalau bayangkan, kalau katakanlah, kita nak buat undi percaya. Kenapa? Perasan tak yang bawa usul undi percaya ni MP daripada BN dan MP daripada PAS? Kenapa tak ada MP daripada Bersatu yang bawa? Sebab apa? Diorang tak nak bawa usul ni. Sombong amat. Tak ada daripada Bersatu yang bawa. Sebab dia orang tahu kalau dia orang bawa usul ini, seumpama dia bawa usul undi tak percaya. Habis tu kenapa BN dan kenapa PAS nak bawa? Itulah yang saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa orang Bersatu masih percaya kepada PAS dan masih percaya kepada BN? Sekarang ini, Perikatan Nasional adalah satu coalition, satu gabungan, satu ikatan yang sudah hampir terlerai. Dan sudah hampir, orang kata apa, kalau diikat tu dah nak terbuka dah ikatan dia. Dan buktinya adalah usul undi percaya ini. Usul undi percaya ini dibawa oleh orang BN dan dibawa oleh orang PAS. Untuk tujuan apa? Nak mengenakan Muhyiddin Yassin. So of course dia orang takkan buatlah usul undi tidak percaya kan. Dia buatlah usul undi percaya. But regardless of percaya ke tak percaya, percayalah, sebab kata exist kan. Percaya ke tak percaya, it's irrelevant. Because consequences dia, kesan akibat dia tetap membawa kepada Muhyiddin Yassin akan jatuh. Atau tidak jatuh. So kesannya tetap kepada kepercayaan majoriti. Membawa kepada persoalan Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak. Itu dia. Sebab macam saya kata, daripada Mac 2020 sehingga kelah ke hari ini 29 bulan 10 hari ini, Muhyiddin Yassin tidak berjaya membuktikan bahawa beliau masih mempunyai majoriti. Tidak ada bukti bahawa beliau mempunyai majoriti. Tetapi yang duduk-duduk dekat kursi kerajaan tu, iyalah dia duduk kursi kerajaan. Dah dibagi jawatan, dia duduklah situ. Tapi tak pernah ada persoalan bahawa mereka itu ada majoriti, menyokong atau tidak. Tak ada persoalan itu.
Oh, tak dah duduk situ, dah duduk situ gaji dah. Yalah tolak gaji dia sebagai apa orang kata dia sebagai apa nama MP, dapat JLC, dapat menteri, timbalan menteri daripada 50 dulu zaman PAS sekarang ni 70 lebih. Kita duduk senyap je lah. Makan gaji buta tiap bulan. Menteri timbalan menteri kesihatan sampai 2, satu menteri kesihatan, 2 timbalan menteri kesihatan. Lepas tu 2 pula makan gaji buta. Yang duduk tiap-tiap hari buat press conference, DG, dia orang 3 ni tak tahu apa dia punya kerja. tak tahu kerja dia apa. Menyusahkan rakyat lah. Dapat gaji buta je lah. So, point saya, kesimpulan saya nak buat adalah undi percaya atau tidak percaya itu akan membunuh ataupun menyelamatkan Muhyiddin Yassin. Kita tengok. Kalau sekiranya usul ini diluluskan. Jadi menarik untuk saya tengok. Sebab apa? Untuk kita nak lihat semua. Untuk kita semua nak lihat. Kerana usul ini dibawa, unsur percaya ini dibawa oleh orang kerajaan. Jadi adakah, kalau sebelum ini alasan Ak Harun yang mengatakan, oh tak boleh bawa sebab ini dibawa oleh pembangkang private bill. Private bill maka hendaklah last kali. Tapi bagaimana kalau usul itu dibawa oleh orang kerajaan yang bukan menteri? So adakah benda itu didahulukan? Itu persoalan menarik untuk kita lihat dalam 2 hari bulan 11 onwards nanti. Satu lagi saya betulkan video Ad Harun dulu. Dia kata bahawa kalau kita tengok contohnya RU355 dulu dibawa oleh Hadi masa itu bawa. Kemudian dia adalah private bill. Betul, dia private bill, tetapi masa itu dia didahulukan kerana masa itu Azalina selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang telah membenarkan usul untuk dibawa. Cuma masa itu Hadi 3 kali bawa, 3 kali tangguh, akhirnya sampai sekarang jangan kata tangguh, dengar langsung tak bunyi. RU355 hanyalah jadi mainan, hanyalah jadi produk yang dijual, tidak ada apa gunanya sampailah ke hari ini. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Okey, itu yang pertama kita bawa that one out of the way, iaitu berkenaan dengan usul undi percaya undi tidak percaya. Mesyuarat meeting lagi. Mesyuarat malam ini. Mesyuarat malam ini kalau kita tengok bahawa ada mesyuarat majlis tertinggi ke tidak, saya ada dengar live berkenaan dengan apa yang berlaku pada malam ini. Okey, sekejap. Saya nak tengok. Okey. Ada ke tidak orang berlangsung sekarang ini ada. Kalau kita tengok berada suasana terkini Majlis Mesyuarat UMNO sekarang ini berada di BWTC, di mana mereka sekarang ini sedang berbincang dan bermesyuarat mengenai perkara ini. Tetapi adakah ada apa-apa apa yang berlaku, kita masih lagi menunggu daripada bilik berita. Sebab kalau saya live pukul 1 mana confirm penat lagi lah saya nak menunggu. Okey. Now, kenapa? Itu persoalan utama adalah Tajuddin tadi mengatakan tak ada kena-mengena, ini mesyuarat biasa. Tak ada bang. Tak ada. Ini bukan mesyuarat biasa, ini mesyuarat luar biasa. Itu sekadar untuk menutup lubang-lubang dan juga cerita-cerita. Ni macam ni. Kita kena faham situasi. Saya kata informasi ni saya kena susun satu persatu dulu baru kita nampak. Dia bermula dengan pada bulan April tahun ini. Bermula April tahun ini ataupun seawal Mac April tahun ini. Apabila saya mengatakan bahawa terdapat perancangan di antara Azmin, Mahathir, Muhyiddin dan juga Hishamuddin untuk mengambil alih UMNO. Okey, untuk mengambil alih UMNO. Dia bermula daripada bulan Mac April pada tahun ini. Kenapa mereka berfikiran demikian? Sejurus selepas mereka berjaya menumbangkan Pakatan Harapan, terus mereka memikirkan apa halangan paling besar kalau kita masuk pilihan raya yang akan datang ini. Tak kisahlah 2021, 2022 nanti, apa halangan kita paling besar, dia kata. Pada pemikiran mereka, halangan paling besar untuk menghadapi pilihan raya bukan Pakatan Harapan. Halangan paling besar untuk menghadapi pilihan raya adalah UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa keadaannya demikian, tuan-tuan dan puan? Kita kena faham, UMNO telah menjadi the godfather of politics since forever. Since 1955. Sehingga sebelum itu penubuhan itu. Sejak pilihan raya 1955 sehinggalah PRU ke-14 pada tahun 2018, UMNO bukan setakat menjadi godfather kepada politik Malaysia, menstabilkan politik Malaysia dengan kekuasaan dan dengan dana, dengan duit dan sebagainya. Tetapi UMNO juga adalah menjadi sentral kepada penyatuan parti-parti komponen bukan Melayu.
Kita kena faham situasi ni. Kita kena faham situasi ni dulu baru kita faham cerita yang saya nak bawa ni. Iaitu bila UMNO sentral kepada kuasa Melayu, politik Melayu ni kekuatannya adalah politik. So bila dia jadi sentral kepada orang Melayu, dalam masa sama dia sentral kepada politik di Malaysia, dia bukan setakat menguasai Melayu, dia menguasai bukan Melayu. So memahami keadaan itu, UMNO mempunyai kekuatan masing-masing. Dan kita kena faham, kalau mengikut komponen parti yang paling banyak selain daripada PKR, Parti Keadilan, yang menang kerusi pada PRU ke-14 adalah UMNO. Tak ada parti lain selain daripada Parti Keadilan dan juga DAP, yang paling besar adalah UMNO dengan 50 lebih kerusi. Masa tu, 50 lebih kerusi pada masa tersebut. Sebelum 16-15 orang ahli UMNO melompat pergi ke Bersatu. Tetapi selain daripada itu, memang UMNO antara parti komponen yang besar walaupun mereka kalah dalam pilihan raya yang lepas. So akhirnya dia kata, okey, kenapa mereka perlu menguasai UMNO? Kenapa perlu dikuasai UMNO? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham. Market, pasaran di antara Bersatu dan UMNO adalah sama. Produk yang dijual oleh Bersatu adalah sama dengan produk yang dijual oleh UMNO. Tak boleh ada dua jerung dalam satu laut yang sama. Tak boleh ada dua King Kong Alpha Silverback. Siapa yang tengok Gorilla Silverback ni kira alpha male. Tak boleh ada dua alpha male dalam satu kumpulan yang sama, dia jadi gaduh. So dia kena salah satu ni kena take over. Kalau tengok cerita Simba, tak boleh ada dua lion, dua singa di dalam kalangan betina-betina, singa-singa betina yang ada, kena ada satu alpha lion. So alpha lion yang mana yang lebih utama? Sekarang ini kalau kita lihat, alpha lion yang paling besar sekarang ini still UMNO. Walaupun UMNO kalah dalam pilihan raya umum yang lepas. Namun dari segi dana, kekuatan, dasar, akar undi, aset, kalau kita tengok image, branding, UMNO masih lagi kuat. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut dan jangan sekali-kali kita menafikan perkara tersebut. Itu hakikat. Kalau kita menafikan perkara tersebut, samalah macam kita menafikan kalau terjun tingkat daripada KLCC paling atas tu, sampai ke bawah tak payah pakai payung terjun, kita tak akan mati. Kemungkinan tu tak mati tu ada, tetapi kemungkinan nak mati tu lagi tinggi. Okay, point is this. So, bagaimana Bersatu nak menyaingi UMNO? Ya, sekarang mereka boleh bergabung. Tapi gabungan mereka itu hanya bertahan 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Dan UMNO constantly, over and over again, keep on reminding Bersatu bahawa perikatan ini adalah perikatan bukan en bloc. Dia bukan UMNO menyertai Perikatan Nasional, tetapi ahli-ahli UMNO yang menyertai Perikatan Nasional. Dia kata, keep on reminding, constantly reminding dalam banyak occasion, dalam suasana, dalam meeting yang banyak, keep on reminding bahawa itu yang berlaku sekarang ini. Jadi kalau itu yang berlaku, dalam pemikiran Bersatu adalah, we have to think something. Kita kena fikirkan sesuatu. Kita kena fikirkan bagaimana kita nak memastikan survival politik Bersatu itu kekal dalam pilihan raya yang akan datang. Kita bercakap dengan bukan setakat Muhyiddin Yassin. Kita bukan setakat bercakap tentang Hamzah Zainuddin. Kita bercakap tentang 15 orang, 14 orang ahli UMNO yang melompat. Kita bercakap tentang Azmi dan konco-konconya. Kita bercakap tentang satu survival politik yang lama, yang perlu lama dan kekal lama dalam isu yang ada sekarang ini. Mereka tak boleh nak masuk ke dalam UMNO dan menguasai UMNO. Tetapi inilah peluang mereka dan satu-satunya peluang yang mereka ada untuk memastikan mereka boleh menguasai UMNO. So, how? So, pada bulan April yang lepas, saya mengatakan bahawa Azmin akan buat satu parti politik baru yang terdiri daripada komponen-komponen Melayu dan bukan Melayu. Dia adalah satu parti politik sekular, satu parti politik multiracial, satu parti politik liberal. Dia bukan berdasarkan kepada bangsa, bukan berdasarkan kepada agama, dia berdasarkan kepada satu ideologi. Tak kisahlah dia namakan apa ideologi tersebut, dia akan ada satu parti. Dalam satu komponen masa sama, dia akan ada Bersatu. Dalam masa sama, dia akan ada UMNO tetapi bergantung. Masa itu saya kata, adakah mereka akan berjaya menguasai UMNO? So, siapa yang akan menguasai UMNO? Saya kata yang akan menguasai UMNO adalah Hishamuddin. Kenapa Hishamuddin? Saya kata, masa itu Najib tak ada dapati bersalah lagi tau. Saya kata, pada masa itu, mereka akan memastikan Najib, Zahid, Ahmad Maslan, Nazri Aziz, Aziz Baling dan juga senior minister yang lain. Senior minister yang lain akan didapati bersalah dalam kes-kes mereka. Sebab itu penting pada waktu Pakatan Harapan mereka kena menangkap mereka-mereka ini. Kena ditangkap semua-semua ini.
kena pastikan mereka dalam trial untuk memastikan mereka bersalah. 47 pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin, terhadap Zahid Hamidi, takkan satu tak sangkut. Satu sangkut cukup dah habis karier politik dia. Macam si Najib Tun Razak. 30 lebih kes, 30 lebih ke berapa kes saya tak ingat. 7 sekarang ini dah dia dapati bersalah. Takkanlah yang lain tu tak boleh dia dapati bersalah. Mesti at least sangkut satu cukup. Sangkut satu je cukup. Begitu juga yang lain. Yang lain. Jadi apa dia buat? Bila dia potong kepala naga tu daripada atas, maka yang ekor ni dah tak boleh buat apa. So kalau kita tengok daripada segi seniority, siapa yang boleh take over UMNO? Siapa yang boleh take over UMNO? Kuli tolak tepi lah, umur dia dah 80 lebih dah, tak boleh lah. Kuli tu dah terlalu tua. Walaupun dia senior, dah terlalu tua. Ada yang kata, oh kalau macam tu, ni lah apa nama Tok Mat Negeri Sembilan, dia adun. Walaupun dia timbalan presiden, tapi dia adun. Dia bukan ahli parlimen. Macam mana dia jadi Perdana Menteri kalau dia bukan ahli parlimen? Betul kan kalau saya silap lah. So akhirnya yang paling senior tinggal Hishamuddin. Siapa kata Hishamuddin tak ada kes? Tetapi perasan tak tuan-tuan dan puan? Ini, rancangan ini dah dibawa sebelum jatuhnya kerajaan. Kita duk sibuk dulu beli jet, tak ada jet. Beli enjin hilang. Masa dia jadi Menteri Pertahanan. Tetapi satu pun pertuduhan tidak pernah jatuh kepada dia zaman Pakatan Harapan. Dia clean, Hishamuddin. So akhirnya, sekarang ini, bila dia berada dalam grup ini, komponen ini, dia cuba take over. Pelbagai usaha, kenapa jawatan TPM di dalam kabinet selama berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 bulan kerajaan Muhyiddin Yassin dikosongkan. Kerana daripada awal lagi, TPM itu memang direservekan untuk Hishamuddin. Tetapi UMNO tak pernah nak setuju. Dan bersatu tahu, UMNO tak akan setuju kalau Hishamuddin diletakkan sebagai calon. Kenapa? Mereka kata ada Ismail Sabri. Dia kata ada, Zahid. Dia kata ada lagi senior ministers, Ahmad Maslan umpamanya. Ada senior ministers yang lain. Kenapa nak kena bagi dekat Hishamuddin? Sebab apa? Kita kena faham, politik Hishamuddin daripada dulu sampai sekarang, dia memang politik yang dia hanya hidup dalam politik kerana nama bapaknya Tun Hussein On. Tu je. Lain daripada tu, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Itu politik dia. Dia bukan macam Zahid. Zahid tak guna nama bapak dia. Tun Mahathir tak guna nama bapak dia. Dia boleh hidup. Tak macam Najib guna nama Tun Razak kan. Tetapi yang ini, politik dia. So, rancangan dia orang adalah, okay. So, what's next? Apa kita nak buat? So, dia buat sesuatu. Buat sampai ke hari ini. Hari ini, darurat itu, tujuan dia adalah untuk, dia tak sangka Anwar akan ada kata bahawa dia ada majoriti. Sebab dalam pada 7 bulan ini, perancangan dan perbincangan itu ada. Dan mereka nampak bahawa UMNO nampak bahawa sekarang ini usaha untuk menjatuhkan UMNO itu ada. Usaha untuk menjatuhkan UMNO itu ada. Jadi akhirnya nak tak nak, suka atau tidak, mereka terpaksa menelan ubat yang pahit itu dan kena telan juga ego mereka kena jumpa dengan Anwar Ibrahim. Kita kena ingat, perjumpaan dengan Anwar Ibrahim bukan en bloc. Bukan UMNO yang nak bersama dengan Anwar Ibrahim, tetapi ahli-ahli di dalam UMNO, ahli parlimen di dalam UMNO yang tidak bersetuju dengan geng Hishamuddin untuk take over ini, yang nak bersama dengan Anwar Ibrahim. Adakah termasuk Zahid? Adakah termasuk Najib? Tak mustahil. Ada yang tak suka. Kenapa Najib kena bersama pula? Kita kena faham tuan-tuan dan puan. Nanti sama macam Tun Mahathir. Tun Mahathir dahulu, silapnya kita lantik dia jadi Perdana Menteri. Najib sekarang dia tak ada apa. Dia bukan Perdana Menteri. Dia tak ada jawatan pun dalam UMNO. Dia tak ada jawatan pun. Dia bukan majlis tertinggi pun. So tak ada apa kat situ. Yang dia ada hanya satu kerusi parlimen. Itu saja. Dan kes dia pun, kalau kita kata, kalau masuk geng Pakatan Harapan nanti, dia akan didapati tak bersalah lah. Dalam geng Pakatan Nasional pun dia dapati bersalah. Kenapa dalam geng Pakatan Harapan kita tak boleh teruskan trial dia? Tak ada isu. Okey, balik kepada cerita sekarang ni. Now, akhirnya, 3 hari lepas, selepas cobaan untuk darurat itu tak berjaya, akhirnya masa tu Muhyiddin nampak, UMNO memang main kasar. Dia nampak plan dia terhadap Hishamuddin, so dia nak main kasar, dia nak buat darurat. Dia buat darurat, tak berjaya. Okey. Malam tu dia meeting, dia pergi berjumpa dengan UMNO, dengan Zahid. Bukan berjumpa, maksudnya perbincangan dengan Zahid, dia bagi terms.
bagi terms, kemudian malam esoknya Zahid pun bermeeting dengan majlis tertinggi, dan malam itu mereka sebenarnya ataupun yang mana yang kita baca kenyataan akhbar tu semua itu orang kata apa, untuk puaskan hati surat khabar je sebenarnya. Apa yang dibawa yang sebenarnya terms dia adalah ini. Timbalan Perdana Menteri. Saya dah sebut dalam Facebook saya tulis dalam Facebook saya. Timbalan Perdana Menteri mestilah sama ada Zahid atau Ismail Sabri. Muhyiddin kata no, timbalan Perdana Menteri mestilah Hishamuddin daripada UMNO. Dia setuju, dua-dua UMNO dan Bersatu setuju timbalan Perdana Menteri mesti UMNO. Okey, tak ada khilaf kat situ, tak ada percenggahan pendapat. Okey, dia mesti UMNO. Tapi persoalannya siapa dalam UMNO. So, dua hari lepas dalam mesyuarat tertinggi tu, Muhyiddin kata dia mesti Hishamuddin. Sebab itu dia kata malam tu, yang meeting tu, dia kata yang dipanggil menteri ya. Kalau perasan menteri kan. Menteri kan. Menteri-menteri Muhyiddin yang jumpa dengan Muhyiddin. Siapa Menteri Muhyiddin? Siapa Menteri Muhyiddin? Kita pun tahu. Kita tahu apa yang berlaku sekarang ini. Mesyuarat tersebut dia minta masa tu. Dia minta apa? Bahawa Hishamuddin mesti menjadi timbalan Perdana Menteri. Okay, that was the offer. Kemudian UMNO kata, kita bincang dulu. Bincang. Dia kata no. Kita tak nak Hishamuddin. Okay, macam ni lah. Bukan Zahid, letak Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Let's go. Okay, UMNO nak Zahid. Okay, Bersatu nak Hishamuddin. Okay, dia kata let's go in between. Kita dua-dua setuju Ismail Sabri. Sabri Menteri Kanan, dalam masa sama Ismail Sabri pun bukanlah orang lain dan tak ada isu, tak ada kes. Dia bagi alasan tak nak Zahid sebab Zahid ada kes. Okay, dia kata dia benda macam tu. Dia kata kita letak pertengahan, kita ambil yang orang tengah. So akhirnya dia kata dia bagi Muhyiddin 3 hari. 2 hari lepas, hari ni 3 hari. So Muhyiddin keluar kenyataan. Muhyiddin keluar kenyataan apa? Bukan Zahid. Dia kata macam tu. Bukan Zahid. Kita baca kenyataan Muhyiddin Yassin hari tu. Kita pun baca kenyataan Perdana Menteri Jawatan Perdana Menteri untuk UMNO. Kita membaca Muhyiddin tunggu calon TPN tetapi enggan terima Zahid. Saya baca kenyataan akhbar, dan kenyataan akhbar ini lebih kurang dalam 27 hari bulan, iaitu pada 11.47 malam daripada ini. Muhyiddin Yassin dianggap sedang menunggu calon pemimpin parti itu yang dianggap boleh diterima sebagai timbalan Perdana Menteri. Menurut sumber yang tidak didedahkan, Sin Chiu Daily mendakwa Presiden Bersatu itu bersedia melantik seorang wakil UMNO ke jawatan berkenaan dan serah pada parti untuk mengumumkan calon. Bagaimanapun, sumber berkenaan berkata tidak akan menerima Zahid Hamidi sebagai timbalannya kerana beliau masih dibicarakan di mahkamah. So itu antara terms dia. Okeylah, dia orang boleh terima kejarangan tersebut. So dia kata kita setuju dengan yang tengah, iaitu bukan. Sebenarnya UMNO setuju untuk mencalonkan si Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri. Bukan, Bersatu bersetuju untuk Hishamuddin, minta Hishamuddin, tetapi mereka nak letakkan Ismail Sabri. So sekarang ini perbincangan lagi. Malam ini sebab apa perbincangan tersebut tidak berlaku? Sebab keadaannya mereka tidak menerima term tersebut. Bersatu tidak menerima term tersebut. Term-term lain tu terima. Menteri Keuangan, KDN, semua tu yang saya sebut sebelum-sebelum ni tu diterima, itu tak ada masalah. Yang tak diterima sekarang isu timbalan Perdana Menteri. Now, kenapa penting Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan? Dia macam kalau siapa yang belajar bagaimana Tun dahulu menjatuhkan geng reformis di dalam Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat. Begitulah cara Muhyiddin Yassin menjatuhkan geng yang tak pro dia di dalam UMNO. Dalam Pakatan Harapan dahulu dia letak menteri-menteri terdiri daripada geng-geng Azmin.
Kalau kita tengok menteri yang geng-geng Azmin pada waktu obvious sangat. Menteri Besar Amiruddin kalau kita tengok. Menteri Ekonomi pada masa itu Azmin. Zuraidah KPKT. Kalau kita tengok Siva Rasa. Kalau kita tengok geng-geng kartel semua dapat jawatan-jawatan menteri dan timbalan menteri. Besar. Pada waktu tersebut. Kerana apa? Yang geng reform ini dapatlah 3 jawatan. Satu menteri penuh, dua menteri penuh, satu timbalan menteri. Tujuan dia apa? Untuk melemah, untuk memastikan parti keadilan tidak kuat pada waktu itu. Kerana apa? Menteri-menteri ini command, bukan setakat command kuasa, tetapi command resources. Begitu juga dengan UMNO. Bagaimana dia menggunakan, dia meletakkan menteri-menteri ini di position, UMNO di position yang sebenarnya cukup dia tahu geng-geng yang tak bersahaluan dengan mereka. Tak sahaluan dengan geng Zahid Hamidi ini. Seperti Syamuddin dapat Menteri Pertahanan. Dan kalau kita tengok seperti Anwar Musa. Kalau kita tengok menteri-menteri yang dapat jawatan-jawatan yang very essentials ini. Dan MT, kalau kita tengok Ahmad Maslan tak tahulah apa jawatan. Tak ada jawatan. Zahid tak ada jawatan. Even yang tak ada bukan MT seperti Tajuddin pun tak ada jawatan. MT lah dia MT. Dan yang tak ada jawatan seperti Najib pun tak ada jawatan. Oh, yalah, okeylah kita faham. Yang Bung Mohtar dulu pun sebab dia paksa untuk bagi jawatan kepada dia. Okey, fine. Habis kat situ. Sebab, minta maaf cerita saya ni panjang. Sebab kita nak cerita, nak faham seluruh the arc of the story ni, kita kena faham daripada the beginning. Okey, saya akhirnya dia membawa kepada apa yang berlaku sekarang ini. So, keputusan malam ini kita tengok. Saya tak pasti apa akan berlaku. Adakah persediaan ataupun akan ada akan ada benda baru, akan ada situasi baru, akan ada terms baru yang nak dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kita tak pasti. Dan kita sedang menunggu sekarang ini. Saya tengah lihat. Tak ada lagi yang masih lagi maksudnya mereka dah masuk tetapi tak ada lagi keputusan tentang mesyuarat tersebut sebab mereka masih tengah meeting. Tak apalah, kalau hari tu habis pukul 1 habis. So kita kena tunggu pukul 1 malam ni. Now, my point is like this. Akhirnya dia membawa kepada satu cerita. Kenapa dia come to that point? Saya kata tadi, bersatu perlu survival politik. Dan mereka tahu dalam PRU yang akan datang ini mereka akan bertembung dengan UMNO. Untuk memastikan bahawa pertembungan itu paling kurang tidak berlaku, mereka kena menguasai UMNO. Itu kesimpulan dia. Tak boleh menguasai UMNO dengan cara masuk UMNO kemudian nak lawan, tak boleh. Dan mereka tahu mereka tak mampu nak lawan UMNO. Saya kata tadi, mereka ni adalah 2 ekor silverback gorila di dalam satu kelompok hutan yang sama. Tak boleh ada 2, dia mesti gaduh. Dia mesti ada satu saja. Dan alpha male yang akan jadi ketua dia. So, salah seorang kena give and take. Salah seorang kena jatuh. Salah seorang kena duduk di bawah. So, persoalan ni siapa akan duduk di bawah. Dan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa menganggap bersatu ini parti sampah. Kenapa parti sampah? Inilah parti yang mengkhianati. Kalau kita anggap PKR, Azmin khianat PKR, ni lagi teruk dendam UMNO dengan orang yang khianat di dalam bersatu. Lagi teruk, tuan-tuan dan puan. Keadaan ini lagi teruk sekarang ini. Jadi dalam keadaan yang ini, kita tahu bahawa mereka untuk merancang untuk bukan memusnahkan UMNO tetapi take over UMNO untuk memastikan survival politik. Okey. Nah, soalan seterusnya. Kita tak habis lagi ni. Azmin kat mana? Ada orang tanya soalan tadi. Azmin kat mana? Tuan-tuan dan puan, Azmin is still young. He is 53, 54, another 10 years is 60 plus. He's still young. And he can wait his turn. Dia boleh tunggu turn dia. Dan tak mustahil. Ini spekulasi. Selepas Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri, tak lama lepas ini, Muhyiddin Yassin akan letak jawatan. Hishamuddin akan dilantik jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri adalah Azmin Ali. Anytime, dia boleh take over untuk jadi Perdana Menteri. And it does not matter not sama ada dia jadi Perdana Menteri atau tidak. Yang penting, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Dan dalam masa yang sama, dia dah menguasai UMNO, maka senanglah untuk mereka nak menyerang Pakatan Harapan selepas ini dengan kekuatan dan ketumbukan yang ada. Kekuatan dan ketumbukan yang ada. Maka akhirnya, parti yang Azmin buat dahulu tak jadi, kenapa? Azmin buat kira-kira bahawa
Nak buat parti satu masa yang lama. Kedua kos. Ketiga orang tak kenal. Benda-benda itu memainkan peranan. Keempat nak bawa orang yang bukan Melayu ni susah. Nak senang main sentimen Melayu. So dia kena masuk bersatu. Jadi akhirnya kartel-kartel yang sepatutnya melompat join Azmin, mereka U-turn dan konon-kononnya mereka U-turn kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kekallah mereka menjadi kartel 2.0 di dalam Parti Keadilan Rakyat. Okey. Persoalan yang ketiga, cerita yang ketiga tuan-tuan dan puan. Wow, sejam saya live malam ni. Bukan tak pernah, jarang dah saya live sejam. Apa perancangan Tun Mahathir sebenarnya dengan mewujudkan kerajaan perpaduan? Cerita yang ketiga. Tiba-tiba 3 hari lepas, 27 hari bulan, 26, 27, 28, dalam 2-3 hari yang lepas, tiba-tiba Tun Mahathir memanggil beberapa orang pimpinan, termasuk daripada Pakatan Harapan, berjumpa di kediaman beliau bagi membincangkan kerajaan perpaduan, unity government, sebagaimana yang diutarakan oleh beliau sewaktu meletak jawatan, waktu menjadi Perdana Menteri interim pada bulan Februari yang lepas, yang lepas ni. Beliau mencadangkan supaya diwujudkan unity government yang tidak bersetujui. Pada masa itu kita mempersoalkan kenapa nak wujudkan unity government sedangkan pada masa itu kita memang government. Kenapa letak jawatan? Itu persoalan utama kita. So sekarang ini timbul isu itu semula. Yang kita kena jangan sekali-kali kita bawa persoalan ini luar daripada kerangka apa yang saya cerita yang mula-mula tadi tuan-tuan dan puan-puan. When we talk about unity government, kita kena tanya satu persoalan yang membawa kepada persoalan yang pertama saya tadi itu. Kalau undi percaya atau tidak percaya itu berjaya, katakanlah Muhyiddin jatuh. Bam jatuh Muhyiddin. Bam jatuh Muhyiddin. Soalan seterusnya, siapa akan jadi Perdana Menteri? Soalan seterusnya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Anwar Ibrahim? Atau ada calon yang lain? Sebab tu saya kata dalam live saya yang pertama dulu bahawa akan ada halangan-halangan. Dan yang pertama saya sebut akan ada orang kedua yang akan hantar nama. Pop tiba-tiba pukul 2.30 yang jumpa Agong Kuli pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa beliau mempunyai majoriti pada waktu itu. Jangan tanya macam mana saya dapat info itu ada. Dan perbincangan di dalam dengan Agong itu pun, Kuli tidak menunjukkan numbers. Dia tak bagi tahu numbers, dia kata dia ada majority dan dia yakin dia ada majority. Cuma dia tak tunjukkan numbers. Tapi kalau kita kira-kira tuan-tuan dan puan, kita kena kira bersatu dekat mana, warisan dekat mana. GPS adalah satu-satunya dan juga Parti Sabah, parti yang mengatakan GPS tak kata dia sokong siapa-siapa. Dia tak kata dia tak sokong Anwar dan dia tak kata dia sokong Anwar. Dia tak kata dia tak sokong Muhyiddin dan dia tak kata dia sokong Muhyiddin. GPS ni cara main GPS. GPS is the only party yang mengatakan bahawa siapa-siapa yang jadi kerajaan kami akan sokong. Itu memang GPS yang daripada dulu GPS yang saya kenali. Geng Perempak Sarawak ni. Geng gabungan Parti Sarawak, GPS. Itu parti GPS yang kita kenali sejak daripada dulu. Mereka memang play safe. Orang tak pernah hidup susah, tiba-tiba jadi pembangkang, susah lah kan. So sekarang ni, asalkan siapa kerajaan, dia akan sokong. Ini memang, Allah. Macam mana nak kata? Ada satu perkataan. Ni macam kalau siapa jadi king, aku sanggup jual diri aku. Kau carilah perkataan tu sendiri. Point is, dia nampak, Kuli nampak bahawa, kalau Anwar kata dia ada majoriti, aku pun ada majoriti, dia kata. Aku pun ada majoriti. Kenapa aku tak ada majority? Sebab apa? Kita kena faham. Gabungan yang ada sekarang ini, kita kena faham. Gabungan yang tak suka kepada Hishamuddin. Jadi kalau tak suka kepada Hishamuddin, dia mesti menyokong Zahid. Dan kalau orang Zahid tak boleh jadi Perdana Menteri kerana kes-kes beliau, siapa yang boleh jadi Perdana Menteri? Melainkan kalau bukan Kuli. KJ tak boleh, dia terlalu muda. KJ dengan saya beza setahun je. KJ tua setahun je daripada saya. Yang tak tahu. KJ tua setahun je daripada saya. So dia masih anggap masih terlalu muda untuk nak jadi senior dalam politik. Tak boleh. So the only reasonable person dalam pemikiran UMNO adalah Kuli. Di samping pengaruh beliau, di samping seniority beliau, di samping usia beliau, dia yang paling prominent. Dan benda ini disupport oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir support benda ini. Dan dia nampak benda ini, dan dia bawa benda ini ke depan. Sebab itu saya kata, hari ini saya rungkaikan perkara yang saya duk bagi hint selama 2-3 hari ini.
So kita dah nampak perancangan itu. So sekarang ini, itu saya kata, kalau undi percaya atau undi tidak percaya itu berlaku. So sekarang persoalan dia, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, undi percaya dan undi tidak percaya itu dibawa bukan oleh Bersatu, dia bawa bukan oleh Parti Keadilan Rakyat. Saya tak tahulah kalau undi tak percaya itu kemudian dibawa oleh Parti Keadilan Rakyat. Tetapi kebanyakan yang membawa undi tidak percaya, 25 kursi itu, dibawa kebanyakannya, awal mula-mula, lepas tu mungkin ada PKR lah, adalah orang pejuang. Dan pejuang tak pernah nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Persoalannya, kalau jatuh kerajaan yang ada sekarang, Muhyiddin Yassin jatuh, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Dan mereka confident itu akan berlaku. Kenapa? Apa motivasi dia? Bagi memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Sebab itu saya kata, akhirnya perancangan itu ada. Perancangan itu berlaku. Dan kalau sekiranya Pakatan Harapan itu datang, ada di komponen itu datang jumpa dengan Atok untuk membincangkan perkara tersebut, saya bersangka baik lah. Bersangka baik. Mungkin nak dengar je apa what he got to offer. Mungkin nak korek rasa, mungkin nak jadi intelligent. Saya tak kata mereka nak bersama dengan Atok. Saya tak kata. Dan saya letak kat situ mungkin Mak Sabu, okeylah orang jemput, datang, kita bincang lah. You know, kalau saya pun, mungkin saya akan, okay, let's hear your offer. Tak apalah, kita bincang. Tetapi, either I agree or not, itu cerita lain. So, sekarang dia confident bahawa ada satu lagi blok yang akan jadi Perdana Menteri. Menambahkan lagi kekusutan yang ada di dalam politik yang ada kita sekarang di tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu akhirnya saya kata kembalilah kepada apa? Kembali kepada Islam yang sebenar. Bukan. Kembalilah kepada pilihan raya. Tapi tak boleh kita buat PRU sekarang ini. Kerana apa? COVID sedang melanda. Kita tak boleh nak buat PRU sekarang ini. Sebab kalau kita buat PRU sekarang ini, dia akan menyebabkan COVID itu semakin teruk. Oh, kita buat kempen dalam online lah apa semua. Itu semua tak boleh. Tak boleh pakai. Kempen online tu tak boleh pakai. Orang akan langgar juga kempen online tak online ni orang akan langgar. Sebab banyak kawasan masih lagi belum mempunyai internet. So macam mana nak kempen online? Macam mana kita nak kempen online? Nak atau tidak, kita kena bersama. Kita kena jumpa. Kita kena apa orang kata bersama dengan rakyat. Kena juga untuk nak berkempen dengan cara yang sebenarnya. So akhirnya saya bawa tadi. This is the take away. This is kesimpulan yang saya nak bawa. Panjang cerita, dekat sejam dah. Bahawa perancangan untuk bersatu kekal berkuasa itu adalah dengan mengambil alih UMNO. Dan mereka tahu tidak ada cara lain mereka boleh kekal berkuasa melainkan dengan cara ambil alih UMNO untuk mengalahkan Pakatan Harapan. Sebab mereka tahu mereka takkan boleh berlawan dengan dua giants. Tetapi sekurang-kurangnya kalau dia ambil satu giant ni, dan giant ni jadikan dia punya allies, mereka tahu mereka boleh kalahkan giant ni. Itu satu kaedah. Kemudian dalam masa yang sama, adakah Mahathir punya perancangan itu di luar daripada perancangan yang saya sebut tadi? Tidak. Perancangan yang saya sebut Mahathir sebut tadi, dia tidak di luar perancangan ini. Dia selari. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membuat perancangan, sentiasa ada plan B, plan C, plan D. Jangan pernah rely on one plan. Itu masalahnya. Itu masalah dengan satu pemimpin ni. Dia hanya ada satu plan. Saya tak nak sebut siapa nama. Masalahnya bila kau ada satu plan, dan plan tu kau fikir along the way, all the way, that is the problem. The problem is you can never have one plan. You must have multiple plans. Baru you boleh pergi ke depan. Baru you boleh nak apa orang kata, nak melawan. Baru you boleh nak pergi untuk nak battle against orang-orang yang you nak battle. Baru kita boleh pergi ke depan. So akhirnya saya kata, bagaimana kita nak menguasai benda ini? Kita kena bersedia je. Dan saya percaya bahawa Pakatan Harapan sudah pun bersedia on the ground. Hari ini mesyuarat di dalam Pakatan Harapan, dan mesyuarat Pakatan Harapan itu sudah mengetahui bahawa pesanan diraja, bukan mengetahui, memang sudah menyatakan agar jangan dipolitikkan perkara-perkara benda-benda ini. Okey, tak apa. Itu semua benda-benda yang berlaku. Apa berlaku dalam mesyuarat tersebut? Kita tak payah cerita lah. Tapi generally apa yang berlaku dalam mesyuarat tersebut adalah bersetuju untuk menghadapi situasi yang ada, bersetuju untuk apa orang kata menghadapi bajet yang ada, dan akhirnya bersedia kalau sekiranya snap election itu berlaku pada bila-bila masa. Kita jangan menafikan snap election boleh berlaku
pada bila-bila masa. Terima kasih. Sekian saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita aman, damai, hidup tenang. Dan jangan kacau-kacau lagi. InsyaAllah kita tunggu pukul 1 malam nanti apa keputusan mesyuarat UMNO. Sekian. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.